Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Alim, allimna min ilmika kama tarda bihi anna. Ya Halim, khalliqna bi khuluqil hilmi wa haqqqiqna bi haqa'iqil ilmi. Allahumma allimna ma jahilna wa zakkirna ma nassina. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Amma ba'd. Bab taubah, bab di mana kita diminta supaya bertaubat. Qala al ulama at-taubatu wajibatun min kulli zambin. Bertaubat ini merupakan satu kewajipan bagi orang yang melakukan setiap dosa. Fa in kanatil ma'siyatu bainal 'abdi wa bainallahi ta'ala, kalau sekiranya dosa itu ataupun maksiat itu di antara hamba dengan Allah Ta'ala, la tata'allaqu bihaqqi adami, yang tidak ada kaitan dengan hak-hak seorang anak Adam, falaha salasatu syurut. Bagi orang yang bertaubat itu dia ada 3 syarat yang mesti dipenuhi padanya. Ahaduha an yuqli'a 'anil ma'siyah. Yang pertamanya dia kena buang segala punca-punca maksiat. Wasani an yandama 'ala fi'liha. Yang kedua, dia mestilah menyesal di atas setiap perbuatan yang dilakukan sebelum daripada ini. Yang ketiga, wasalisu an ya'zima alla ya'uda ilaiha abada. Yang tiganya, dia mesti berazam pada diri dia untuk dia tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sama yang pernah dilakukan sebelum daripada ini sampai bila-bila. Fa in fuqida ahadus salasah, kalaulah tak cukup salah satu daripada syarat yang disebut sebentar tadi, lam tasihhat taubatuhu, tidak sah taubat seorang hamba tersebut. Wa in kanatil ma'siyatu tata'allaqu bi adami, kalaulah sekiranya maksiat itu berkaitan dengan hak-hak seorang anak Adam, fasyurutuha arba'ah, maka syarat itu berubah menjadi 4 syarat untuk bertaubat ini. Hadhihi salasah, 3 yang disebut awal tadi. Kemudian tambah satu lagi, wa an yabra'a min haqqi sahibiha. Tambah syarat yang keempat, dia mestilah memulangkan balik hak seorang tuan dia yang pernah diambilkan itu. Wa in kanat malan aw nahwahu ruddahu ilaihi. Kalaulah terlibat dengan harta benda, maka harta itu mestilah dipulangkan balik padanya. Wa yajibu an yatuba min jami'iz dzunub, maka wajib untuk kamu bertaubat daripada setiap dosa-dosa ini. Fa in taba min ba'dha, kalau sekiranya kamu taubat paruh daripada itu, sahhatu taubatuhu inda alil haqqi, sah taubat kamu di sisi kebanyakan ahlul haq, ahli kebenaran. Min dzalika zambin wa baqiya alaihi al-baqi, maka kekallah yang separuh yang lain dosa yang kamu lakukan itu. Para jemaah yang dihormati sekalian, pada pagi ini kita akan memulakan tajuk yang besar, iaitu tajuk taubat. Tajuk taubat ni dalam hidup kita diajar supaya senantiasa dalam hidup kita ni bertaubat daripada dosa-dosa. Taubat ni maknanya kita kembali, taba yatubu taib, orang yang sentiasa dalam keadaan nak balik sepanjang masa. Nak balik ni maksudnya apa dia? Nak kembali kepada Allah. Bila kita hidup dalam keadaan nak kembali pada Allah, maka di waktu itu menunjukkan kita ni sedang bertaubat pada Allah. Taubat ni dalam hidup kita ni kita diajar supaya tiap-tiap hari ni sentiasa kita lazimkan diri kita taubat. Sebagaimana kita mandi. Kenapa kita mandi? Jawabnya nak suruh bersih badan kita. Berapa kali sehari kita mandi? Orang Melayu kita ni mandi kerap. Mandi 2-3 kali sehari. Orang Melayu kita ni lah. Kalau orang Arab seminggu sekali pun ada. Orang India, orang Pakistan dan sebagainya. Bergantung pada keadaan negara masing-masing. Sahabat ana bila dia seronok sangat dia sebut
bila dia seronok boleh jawab soalan-soalan periksa, dia bagi tahu saya balik, saya mandi hari ni. Sukanya dia, maknanya dia lama tak mandi. Bila mandi itu satu kegembiraan pada dia. Ni katanya orang Arab. Dalam hidup dia payah nak mandi. Boleh jadi demikian kerana perbezaan cuaca dan sebagainya. Tapi kita orang Melayu ni kita taubat, kita mandi. Mandi ni maknanya apa dia? Kita taubat lah. Taubat daripada kesilapan. Salah satu cara untuk nak bersihkan jasad kita dengan cara demikian. Analogi yang mudah pada diri kita demikian. Maknanya dalam hidup kita ni kena sentiasa bersih. Jangan kita dalam keadaan kotor. Maka hati kita sama juga. Hati kita ni kita kena bersihkan sepanjang masa. Jangan kita biarkan hati kita dalam keadaan kekotoran. Bagaimana nak suruh bersih hati kita ni? Salah satu caranya ialah taubat. Taubat ni membersihkan hati, supaya hati kita ni jangan jadi keras. Keras dengan apa dia? Keras dengan dosa. Kita ulang banyak kali dah. Sekali kita buat dosa, sekali titik hitam pada hati kita. 2 kali kita buat dosa, 2 kali titik hitam. 3 kali kita buat dosa, 3 kali titik hitam. Hingga hitamnya hati kita ni penuh dengan hitam. Kita tahu kita ni banyak dosa tak banyak dosa, macam mana? Hati kita ni keras tak keras ni macam mana? Bila kita mula buat amal ibadah, kita dah mula tak rasa nikmat dalam ibadah kita buat. Itu tanda dipanggil kekotoran hati kita. Bila kita buat maksiat, kita rasa nikmat. Nikmat buat maksiat. Buat amal ibadah, kita rasa terazab, rasa penat, rasa payah. Ni orang yang hati kotor. Tapi orang yang hati dia lembut, hati dia bersih, tiap kali mana dia buat amal ibadah, kelazatan itu datang. Dia rasa nikmat. Ini tanda bersihnya hati seseorang. Dia sembahyang, imam baca panjang-panjang, dia rasa nikmatnya bacaan panjang imam yang baca tadi. Itu tanda nak sebutnya hati yang bersih. Dia akan rasa seronok. Orang yang hati dia kotor, bila dia banyak dosa ni, imam baca panjang pun dia rasa marah. Nak marah tu imam ni baca panjang pula. Inna a'tayna je Pak Imam dia suruh. Tidak pun baca inna anzalna. Makna bacaan dia nak suruh pendek-pendek je. Ni tanda hati yang kotor. Hati yang kotor ni dia tak boleh dengar ayat-ayat Allah. Bila dia dengar azan dia sakit hati. Bila orang baca Quran dia tak puas hati dalam diri dia. Ni tanda orang yang hati dia penuh berlumut dengan yang disebut dengan kekotoran, berlumut dengan dosa. Dosa ni datang daripada mana? Dosa daripada yang kamu biarkan dengan keadaan kamu tak bertaubat pada Allah. Hidup kita orang ni nama manusia ni, kita ni sentiasa ada dosa. Tak ada orang yang tak buat dosa. Dosa melalui mata, dosa melalui telinga, dosa melalui yang disebut dengan kaki. Dosa-dosa ni ada sepanjang masa. Dalam dosa hati pun ada. Dalam hati kita ni senang nak buat dosa. Bangun pagi-pagi buat dosa dah. Pada diri kita, celek-celek mata tengok pasangan hidup kita. Hidup lagi orang tua ni kita sebut. Senang je kita nak buat dosa. Kita ni nak buat dosa dalam hidup kita ni prasangka. Prasangka ni senang terlintas dalam diri kita. Lalu mulut kita diajar supaya cepat-cepat minta ampun pada Allah. Minta ampun ni dipanggil taubat. Dalam hidup kita ni kita diajar supaya sentiasa melazimkan diri kita, ya Allah bersihkanlah dosaku ya Allah. Dalam hidup kita demikian. Lalu ulama-ulama sebut, tajuk yang kita bincangkan pada hari ini, katanya ulama, at-taubatu wajibatun. Taubat ni wajib hukum dia. Sebagaimana wajibnya sembahyang, sebagaimana wajibnya yang disebut dengan zakat, sebagaimana wajibnya syariat yang lain. Salah satu benda yang wajib dalam hidup ni ialah taubat. Taubat ni wajib hukum dia. Maknanya dalam hidup kita celek mata kena taubat. Celek mata kena taubat. Nak tutup mata pun kena taubat. Dalam diri kita ni jangan kita anggap lekeh. Jangan kita anggap benda ni benda yang tak apalah. Bila nak taubat nantilah, nanti tua-tua nanti taubat. Jangan. Tetapi dalam hidup kita ni kita kena ingat bahawa taubat ni hukum dia wajib dalam diri kita. Wajib ni maknanya kena buat tiap-tiap hari ke? Ya, tiap-tiap hari. Selama mana kita kena taubat ni? Selama mana kita hidup. Lagi mana kita hidup, lagi itulah kena taubat. Sebagaimana kita wajibnya makan, sebagaimana wajibnya kita tidur, sebagaimana wajibnya dalam hidup kita ni untuk kita menggerakkan tubuh badan kita, maka demikianlah wajibnya untuk taubat.
Kalaulah sekiranya kita tidak taubat, maka dia menjadi satu dosa yang menimbun lagi dosa-dosa yang lain dalam hidup seseorang. Daripada apa dia kamu taubat ni? Min kulli zambin, daripada dosa-dosa yang dilakukan. Kalau kita tahulah, kalau kita tak tahu dosa ni dosa, maka kita diajar supaya sebut Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni. Dosa yang kamu tahu daripada aku sendiri tak tahu, ni dosa. Ni kadang-kadang ada dalam hidup kita ni benda yang kita tak sangka dia jadi dosa. Dia jadi dosa, tapi dia dosa di sisi Allah. Maka kita diajar supaya dalam hidup kita ni kita minta ampun pada Allah setiap masa pada kita. Wa in kanatil ma'siyatu bainal abdi wa bainallah. Ni dosa-dosa ni ada dua. Dosa ni yang pertama dosa kita dengan Allah, satu lagi dosa kita dengan manusia. Dosa kita dengan Allah, fa in kanatil ma'siyatu bainal abdi wa bainallahi ta'ala, kalaulah dosa tu di antara hamba dengan Allah Ta'ala yang tak berkait dengan dosa hak-hak anak Adam. Dosa kita dengan Allah apa dia? Dosa tinggal solat misal contohnya, tak ada kaitan dengan manusia. Dosa apa dia? Dosa tak keluarkan zakat, tak ada kaitan dengan manusia. Dosa apa dia? Memandang benda-benda yang dilarang oleh Allah. Mana ni tak ada kaitan dengan manusia. Kita ni merosakkan, ataupun kita dengar benda-benda yang tak baik. Ni dosa kita dengan Allah. Dosa dengan Allah ni, kalaulah dosa kita dengan Allah bihaqqi adami, la tata'allaq bihaqqi adami, yang tak berkait dengan kaitan anak Adam, falaha salasatu syurut, maka syarat dia ada 3. Syarat ni kita ingat sampai bila-bila lah dalam kita buat. Kalau terlibat dengan dosa ni, dosa pernah tinggal solat, dosa pernah kita buka aurat, dosa yang pernah kita buat maksiat kita dengan Allah, maka 3 syarat. Yang pertama, ahaduha ayyuqli'a anil maksiyah. Yang pertama, buang segala punca-punca maksiat. Buang segala punca maksiat ni. Punca maksiat ni apa dia? Dia panggil akar tunjang kepada maksiat. Dalam hidup kita ni, dosa mata, kita buat contoh. Dosa mata kita ni, kita tengok benda-benda yang tak baik. Yang kita tengok tu, kita tengok kat mana? Yang kita pandang tu, kita pandang kat mana? Yang pernah kita lihat. Katakanlah kita kata, saya pernah tengok benda-benda yang tak baik ni dalam majalah URTV, majalah Hai, Mangga, Mempelam ni misal contohnya. Jadi kita ni ambil benda majalah tadi, ambil bakar majalah tadi. Senang ceritanya, buang punca ni. Kalau kamu tak buang punca ni, kamu terulang balik benda ni. Benda punca ni mesti dia buang asas dia, akar tunjang dia. Kita buat dosa ni apa dia? Dosa dalam hidup kita ni, kita buat kerana kita berkawan dengan orang ni. Oleh kerana kita berkawan dengan orang ni, maka kita buat dosa. Kalau kita tak berkawan dengan orang ni, kita tak buat dosa. Buanglah dia. Jangan kita berkawan lagi dengan dia. Hanya sekadar lekatkan dia sebagai kenalan. Kita tak payah jadikan dia kawan qarib dalam diri kita. Tapi yang kita dengan dia nya, yang kita dengan dia sekadar kita tegur-tegur begitu je dah. Kerana apa dia? Kerana dia yang menyebabkan kita jadi maksiat. Kalau kerana dia, buang segala punca ni. Punca-punca maksiat ni jangan kita biarkan. Termasuk anak pernah tegur dalam hidup kita ni, kita suka tengok gambar-gambar lama. Gambar-gambar lama ni kan. Gambar-gambar lama ni kadang-kadang kita duduk seorang-seorang, kemudian kita buka pula lagu-lagu zaman-zaman 70-an, 80-an. Misal contoh, kita pun buka tu terpandang makwa lama misal contoh. Terpandang pakwa lama, kita pun teringat kenangan itu. Mula kita teringat kenangan lama. Yang ni kena bakar gambar ni. Gambar ni jangan pula kita biarkan ada. Kalau kita biarkan ada, dia akan mengingatkan balik dosa kita dahulu. Dia akan hidup balik dosa ni. Dosa ni bila kita hidupkan balik, maka di waktu tersebut menyebabkan kita akan menghidupkan kembali dosa yang pernah kita lakukan. Yang ni yang dilarang dalam agama ni. Kita jangan hidupkan balik yang dah lama tu, yang dah lepas tu. Bila kita angkat tangan, Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu, kita sebut dosa yang lepas dan dosa yang akan datang. Bila kita dah baca doa demikian, maknanya kita dah buang dah dosa yang lalu. Tiba-tiba kita buka balik. Bila kita buka balik, dosa balik dia hidup balik.
Lebih-lebih lagi lah kita bangga. Kita panggil anak-anak cucu kita, mai-mai ni lah makwa abah dahulu, makwa atuk dahulu, misal contohnya. Ni kita tunjuk pada anak cucu kita, hidup balik dosa. Hidup balik dosa. Nyarih-nyarih atuk nak kahwin dengan dia dahulu. Jumpa dengan nenek, pula kita sebut. Yang menyebabkan tak jadi. Kita cerita ini. Ini dosa. Dosa. Jangan biarkan. Kalau kita biarkan, maka di waktu ini dia akan berterusan hidup. Ini benda yang zaman-zaman dahulu. Zaman kita sekarang ni simpan nombor telefon, misal contoh. Simpan nombor telefon, SMS, kemudian WhatsApp, kemudian nama-nama kenalan-kenalan orang yang kita buat dosa. Orang yang kita buat dosa apa dia? Kadang-kadang kita dah jadi suami orang dah. Kadang-kadang kita dah jadi isteri orang dah. Tapi malam-malam kik dia hantar mesej. Hantar mesej ke WhatsApp, ke cakap dengan orang ni. Berhubung dengan orang ni. Kamu buat dosa ni, kamu buat dosa. Bila kamu berhubung tu, bergurau senda pula tu dalam WhatsApp group ke, kalau dalam WhatsApp group, kita dah duduk dalam WhatsApp group, tiba-tiba menimbulkan dosa dalam WhatsApp group ni, datang benda-benda yang tak baik dan sebagainya. Kita diminta supaya buang, keluar, left group, tinggalkan group ini. Jangan biarkan kita duduk juga dengan group ini. Kalau tidak, kita masih lagi menghidupkan dosa. Buatlah contoh-contoh yang lain. Banyak lagi lah contoh-contoh yang lain yang kita nak sebutnya. Ini dosa yang perlu kitanya untuk kita nak cabut, yang dinamakan dengan dosa yang kita pernah lakukan dalam hidup kita. Wasani, yang kedua, syarat yang kedua kita dengan Allah ni apa dia? An yandama ala fi'liha. Kena ada penyesalan di atas perbuatan yang pernah kita lakukan belum daripada ini. Menyesal. Bibir kita ni sebut, ya Allah, tubna ilallah wa raja'na ilallah wa nadimna ala ma fa'alna. Wa nadimna ala ma fa'alna ni kita sebut, ya Allah, aku menyesal di atas perbuatan yang pernah aku lakukan sebelum daripada ini, ya Allah. Ni doa kita ni, kita sebut, ya Allah, aku tak nak dah buat dahulu, ya Allah. Memanglah dahulu ada buat dosa, ya Allah. Dulu pernah aku buat begini, begian, tapi aku tak nak lagi dah, ya Allah, ulang benda yang sama. Kita sebut, ya Allah, dulu aku pernah tinggal solat. Bila aku tinggal solat ni, ya Allah, aku hidup dalam keadaan susah, aku hidup dalam keadaan payah. Sekarang aku dah mula jaga solat. Bila aku jaga solat ni, ya Allah, kamu tolonglah, ya Allah, dalam hidup aku ni, supaya aku ni tidak lagi dalam keadaan yang mengulangi lagi perbuatan yang dahulu, ya Allah. Ini dipanggil an yandama ala fi'liha. Kita menyesal di atas perbuatan yang pernah kita lakukan. Dua. Yang ketiga, wasalis an ya'zima alla ya'uda ilaiha abada. Syarat yang tiga dalam kita taubat ni, kita mesti berazam kita tak nak ulang lagi perbuatan yang sama yang pernah kita lakukan. Sampai bila? Sampai bila-bila. Maknanya, ya Allah, dulu aku pernah pakai skirt dahulu, misal contohnya. Dulu aku pernah pakai gaun, ya Allah. Pergi ke sekolah dulu kan. Pergi sekolah menengah dahulu, pusing pagi-pagi. Nak tengok berkembang ke tak berkembang kain, senang katanya. Dulu-dulu pernah bertocang dulu, ya Allah. Pergi ke sekolah ni, tocang dua je. Dulu ke sekolah. Habis sekarang, ya Allah, dosa tu, ya Allah, aku tak nak ulang lagi. Anak cucu aku pun aku tak nak bagi. Aku sendiri pun tak nak buat dosa-dosa itu, ya Allah. Ini dipanggil kita menyesal di atas perbuatan yang pernah kita lakukan. Tu orang perempuan. Yang orang lelaki, ya Allah, aku dulu pernah mandi di sungai pakai seluar dalam je, ya Allah. Misal contohnya, mandi sungai tu terjun. Ikan mandang pun ikan malu nak sebut. Nak gambarkan tentang bagaimana dosa. Dosa dahulu. Dulu pernah main bola dahulu pakai seluar pendek begitu je, ya Allah. Tak malu, tak segan aku dahulu. Tapi aku berazam, aku tak nak ulang lagi, ya Allah, perbuatan yang pernah aku lakukan itu, ya Allah. Banyaklah kita kan, zaman-zaman kenakalan dipanggil. Zaman-zaman remaja ni jarang orang nak boleh lurus agama. Zaman kita zaman remaja ni, kalau kita boleh lurus agama, untunglah kita. Memang beruntung sangatlah. Kebanyakan orang melalui zaman remaja, jarang dia nak boleh jadi demikian. Rasulullah kata, remaja ni satu juzuk daripada juzuk kegilaan dalam kehidupan. Jarang orang yang dalam hidup dia, zaman remaja dia, boleh jalan lurus dalam beragama. Rasulullah sebut dalam hadis ni tak kuat, tapi hadis ni disebut
asyababu syu'batun minal junun. Remaja ni satu juzuk daripada juzuk-juzuk kegilaan. Zaman penuh gila-gila kita. Gila tak gila kita zaman remaja, nak tahu kita gila tak gila kita, tengok gambar kita remaja-remaja dahulu. Kita tengok gambar kita dulu-dulu tu, mesti kita geleng kepala. Muka siapalah macam ni. Zaman remaja kan, zaman yang penuh kebingungan dipanggil. Zaman yang kita dalam keadaan yang kita ni tak sangka langsung. Tengok gambar kita atas pohon rambutan misal contohnya. Waktu mana di antara dahan ke dahan kita boleh bergayut. Kita zaman remaja dahulu. Zaman kita tua-tua ni cuba naik juga rambutan. Pokok rambutan nak tengok bagaimana. Gayak kita, takut kita. Mula kita tak sama lagi. Takut dia panggil rekahnya dahan macam-macam gaya. Zaman-zaman dulu tak fikir. Rekah dahan ni tak ada pada diri kita. Zaman remaja kalau mandi kat sungai, mandi tu boleh mengharungi arus sungai yang deras. Sanggup kita berani di saat itu. Tapi zaman kita tua-tua ni tak ada dah. Tengok air sungai pun sentuh gitu je. Tah gitu je. Tak berapa nak masuk dah dalam sungai. Kenapa? Kerana berbeza dipanggil. Remaja-remaja. Tengok remaja-remaja sekarang ni lah. Rambut dia pun pelik-pelik je rambut. Remaja ni kan. Gila-gila je rambut dia. Dia boleh toreh-toreh kepala dia ni. Di rambut dia tu dia panggil qazak dia panggil. Zaman kita ni. Kemudian rambut pelik-pelik, baju pelik-pelik. Baju gila-gila dipakai. Baca pula majalah gila-gila. Zaman remaja dipanggil. Zaman remaja. Naik kenderaan tu, naik motor tu, meniaga atas motor. Kepala ke bawah, kaki ke atas. Kalau orang gila mandang, orang gila pun geleng kepala. Aku gila dah, ada lagi gila pada aku, katanya orang gila. Nak sebutnya zaman penuh kegilaan. Ni dosa ni dosa. Dosa kita caci maki, kita buat khianat. Zaman-zaman kecil dahulu buat khianat ni banyak sangatlah. Khianat kepada Tok Bilal masjid. Buat khianat kan, letak mercun tu ikat di basikal Bilal masjid. Melompat kawan tersebut. Nak sebutnya bagaimana buat khianat, kena bunyi tong melompat Tok Bilal masjid ni sendiri. Nak marah kerana Tok Bilal tak benarkan sembahyang dengan orang tua dipanggil. Ini benda-benda demikian ni dosa-dosa yang pernah kita lakukan zaman-zaman keremajaan dalam kehidupan. Kemudian wa in kanatil kemudian kita berazam, ya Allah aku tak nak dah ulang dosa ni sampai bila-bila ya Allah. Dosa ni aku tak nak ulang lagi ya Allah. Fa in fuqida ahadus salasah, kalaulah tak cukup salah satu daripada 3 syarat tadi, kita buat dosa dengan Allah ni tak cukup 3 syarat tadi dalam kita taubat, lam tasihha taubatuhu, tidak sah taubat yang kita taubat tadi. Maknanya kamu kena ulang balik lah. Taubat kamu ni biar cukup 3 ni. Tiap kali mana kita taubat, kita minta ampun 3 ni. Yang pertama, buang punca maksiat. Yang kedua, kita menyesal di atas perbuatan yang kita buat. Yang ketiga, kita berazam tak nak ulang lagi ya Allah terhadap dosa yang pernah aku lakukan ini. Wa in kanatil ma'siyatu tata'alluq bi adami, kalaulah dosa ini berhubung kait dengan manusia. Tambah satu lagi. Fasyurutuha arba'ah, syarat dia menjadi 4. Syarat menjadi 4 ni apa dia? Hadhihi salasah, 3 yang pertama tadi yang kita kena ingat. 3 pertama tu kena buat. Kemudian yang keempat apa dia? Wa ayyabra'a min haqqi sahibiha, kamu kena pulangkan balik hak orang yang pernah kamu ambil sebelum daripada ini. Kamu ambil tanah orang sejengkal, kamu pulangkan balik tanah dia. Dan kadang-kadang bila kita buat pagar dalam tanah, buat kebun, kita buat pagar. Kadang-kadang sengaja dia masukkan dalam tanah orang. Pagar tu masuk dalam tanah orang. Padahal tak ada apa-apa pun. Yang dia tanah dia ni pun luas dah, tapi letak pagar ni dalam tanah orang. Bila letak pagar dalam tanah orang, kita pun tahu, Allah, aku ni dosa ni masuk tanah orang. Patutnya dalam tanah aku je. Kita pun pecahkan pagar tu balik, buat pagar ni dalam tanah kita. Tu syarat dia. Kita kena pulangkan balik hak orang. Pernah kita dahulu ambil barang orang. Ambil barang orang, apa dia? Kita pernah ambil, zaman-zaman kita sekolah dahulu, ambil pen orang, ambil hak kawan-kawan kita. Sekarang kita tahu, ya Allah, aku tahu dah ya Allah. Pulangkan balik.
Pulangkan balik. Cari-cari barang-barang lama, jumpa balik barang-barang lama ni. Allah kata-kata ni kawan kita punya, macam mana nak buat? Pulangkan balik hak orang yang pernah kita ambil dahulu. Kata-kata tak jumpa orang dah ustaz, tak jumpa dah orang yang kita buat ni, kita pun ambil, nak buat macam mana? Kita ambil duit kita, ambil duit nilaian terhadap barang tadi, kita pergi dekat tabung-tabung masjid, kita pun masuk dalam tabung masjid, niat, ya Allah, aku pernah ambil barang orang dahulu, ya Allah, aku nak pulangkan balik pada dia melalui cara ni, ya Allah. Ulama-ulama sebut demikian. Cara kita masukkan duit kita dengan nilaian semasa. Nilaian semasa ni kita pulangkan balik pada diri dia. Ya Allah, aku pulangkan dengan cara ni, ya Allah, kerana aku istihar, orang tak tahu, tak jumpa, tak tahu kat mana dah. Kawan-kawan kita pun nama pun tak ingat dah. Nama kawan kita ni pun kadang-kadang kita tak ingat. Kalau tengok muka cam, tapi nak ingat dia tak boleh. Jadi oleh demikian, pulangkan dengan cara demikian. Kalau kita tahu kena pulang, termasuk dengan apa dia? Fa in kanat malan aw nahwahu raddahu ilaih. Kalaulah dia terlibat dengan harta benda, pulangkan balik. Walaupun 1 sen duit orang. Kita pernah pinjam duit orang. Tiba-tiba kita pinjam ni, kita tak jumpa tuan dia. Tak jumpa. Suatu hari kita berjumpa. Pulangkan baliklah. Duit dia yang pernah kita pulangkan dengan kadar semasa, senang ceritanya. Berapa lama dah kita biarkan ini, maka kena pulangkan balik hak orang. Termasuk tadilah, kalau kita biarkan macam tanah tadi, kita masuk dalam tanah orang, sejengkal je kita ni ambil tanah orang, Allah balut 7 petala bumi di tengkuk dia ni, waktu mana di padang mahsyar nanti. Kita berjumpa dengan orang yang bawa barang-barang orang ni dekat tengkuk dia ni, penuh dekat tengkuk dia. Kalaulah tanah kita ambil 7 tala bumi ni, Allah balut di tengkuk seorang ni sendiri. Ambil hak orang. Jangan dalam diri kita ni terambil walaupun 1 sen hak orang. Kena jaga-jaga pada diri kita ni. Ini tanggungjawab kita. Termasuk dengan upah, termasuk dengan apa dia? Dengan pinjaman yang kita pinjam, yang kita tak bayar. Termasuk apa saja ni, ambil, pulangkan balik di kalangan kita pada hari ni. Upah sama juga, orang buat kerja. Orang buat kerja, kita berjanji sekian kita nak bayar. Tiba-tiba orang tu nya dia minta balik, kita kata tak sama dengan yang kita nak ni. Lalu kita tak bayar upah dia, bayar separuh dan sebagainya. Pulangkan balik. Kalau kita tak pulangkan balik nanti, kita bertanggungjawab di hadapan Allah, dan tak lepas kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Barang-barang orang jangan terambil di kalangan kita. Kita kata ustaz nak pulang, segan ustaz, barang orang cangkul misal contoh ni, terambil cangkul jiran, lepas tu raih dia cangkul tersebut. Ni dia panggil demikian. Yang ni pulangkan balik cangkul. Orang tanya nak pulang macam mana ustaz sekarang ni, jumpa dah cangkul tu dia dah kat rumah kita, nak pulangkan segan ustaz. Buat post laju, senang ceritanya. Buat post laju lah, kita post balik, tahu-tahu sampai cangkul dekat rumah kawan. Kita tulis ni cangkul yang pernah terambil dahulu. Jiran pun senyum je. Dia pernah ambil cangkul dahulu. Orang kita kan datang ke masjid, bila datang masjid baca Quran, lepas pada baca Quran je, ambil dengan Quran dia bawa balik. Dia bawa balik Quran sebab pulangkan balik hak masjid tu, jangan kamu ambil. Kadang-kadang selipar masjid, lawa pula selipar masjid, bawa balik. Konon-kononnya hak orang ramai dia boleh ambil. Tak, bukan demikian. Hak ni hak orang ramai, kamu kena jaga. Hak ni jangan kamu ambil hak orang. Yang tu yang ambil selipar, yang curi duit dalam tabung, mana-mana orang yang curi duit dalam tabung, pulangkan balik duit yang dia ambil tadi. Hak orang ni jangan ambil. Kerana apa dia? Kamu tak lepas nak jawab di hadapan Allah. Itu di kalangan kita, pemimpin yang curi duit rakyat, pulangkan balik pada rakyat. Dalam hak di kalangan kita, jangan ambil di kalangan kita. Tak kira lah kalau peringkat bawahan ke peringkat atasan ke, kamu masing-masing ada hak, masing-masing ada tanggungjawab. Bila ada tanggungjawab masing-masing ni, dia kena pulangkan balik hak dan tanggungjawab di kalangan kita. Rakyat yang ambil hak pemimpin, sama juga. Pemimpin yang ambil hak rakyat kena pulangkan balik. Kalau tidak, jenuh kamu di padang mahsyar nanti nak menjawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti.
tu kita jangan rasa lekeh setiap benda yang telah diberi tanggungjawab pada kita. Siapa yang ambil hak orang, pulangkan. Jangan ingat dia mudah dalam diri dia demikian, jangan. Hak orang, jangan bawa lari dengan kerusi-kerusi senang cerita. Orang kita ni nak lompat mati, lompat lagi dengan kerusi-kerusi dia. Ikat kemah pula tu pada tubuh badan. Nak sebutnya, pulangkan balik hak orang. Kalau kamu tak pulangkan balik hak orang ni, menjawab kamu depan Allah nanti. Jenuh kamu. Kamu bertanding di atas tiket mana? Kemudian kamu menang atas tiket mana? Bila kamu bertanding di atas tiket mana? Kemudian kamu menang atas tiket mana? Tiba-tiba kamu lompat pergi lari tempat lain. Jawab kamu. Jawab, dia panggil demikian. Nak jawab yang ni jenuh di hadapan Allah SWT. Budaya bawa lari kerusi ni satu budaya yang tak patut ada di kalangan masyarakat kita. Budaya yang tak sewajarnya dilakukan. Khianat lah ni dipanggil. Inilah dia namakan khianat. Ramai kan sekarang kita ingat ke kita diam je? Bukan hak kita. Hak kita lah tu. Hak yang disebut dengan di kalangan kita. Semua mesti tanggungjawab. Dalam tanggungjawab di kalangan kita. Tiap-tiap bulan dia ambil makan gaji tu. Makan gaji apa? Dia ambil atas kemenangan siapa? Sebelum daripada dia makan gaji bagi suap ke anak isteri ni, dia bagi makan apa dia pada diri dia? Dia jawab depan Allah SWT nanti. Nak cari rakyat seorang-seorang ni bukan senang di pada mahsyar Allah SWT nanti. Pulangkan balik hak orang. Jangan kita ambil hak orang ni sendiri. Au nahwahu raddahu ilai. Faham ke tak faham? Buat faham tu sama. Ni kalangan kita. Orang macam ni tak layak jadi pemimpin. Khianat awal-awal lagi dipanggil. Khianat mula-mula, awal-awal lagi nampak dah khianat. Khianat tu jelas-jelas dalam pengkhianatan dipanggil. Lepas tu nak kata amanah macam mana? Tersebut juga dipanggil. Wa in kana hadda qazfin, kalau sekiranya dia terlibat dengan had ataupun tuduhan, ni terlibat dengan had atau hudud ataupun qazaf, wa nahwahu makkanahu minhu, tempat itu mestilah digantikan padanya. Itu dalam dosa. Au talaba afwahu, ataupun dia minta maafkan daripada orang tersebut. Wa in kanat ghibatan istahallahu minha, kalaulah dia terlibat dengan mengumpat, dia kena minta halal dengan orang yang diumpat tadi. Inilah yang payah ni dengan orang. Batu ulama-ulama kata dosa dengan Allah ni mudah, dosa dengan orang ni payah. Dosa dengan orang, kalau orang tu tak halal, menanggung lama. Sampai bila? Sampai orang tu halal. Dosa dengan orang ni, katanya tuan kitab kita ni, kalau dia terlibat dengan masalah had, masalah hudud ataupun kisas, balas balik dan sebagainya, kamu kena gantikan tempat dia. Kamu bunuh orang ni, bila kamu bunuh dia ni, maka dalam keadaan demikian kamu kena gantikan balik nyawa orang yang kamu bunuh tadi. Itu baru tanda kamu taubat. Ataupun misalnya contoh masalah diat langgar, kemelangan jalan raya kan, kita ni langgar suami orang, dia ada anak. Bila dia ada anak, dia meninggal dunia dia. Jadi nak buat macam mana terhadap yang ni? Undang-undang kita kamu kena pergi bayar denda, masuk penjara dan sebagainya. Sekadar itu dah. Tapi yang untung siapa? Yang untung kerajaan. Dalam hukum Islam tak. Bila kamu langgar orang tu cedera dan sebagainya, kamu kena bayar diat. Diat pada siapa? Diat pada orang yang kamu langgar tak ada. Kamu kena bayar diat. Diat banyak mana? Ni mahkamah yang kena tentukan. Kita ni kalau berlaku kemelangan di kalangan kita kan, kemelangan di kalangan kita sekarang ni, melanggar, report pada polis suruh, polis saman terus keluar surat saman. Kenapa kamu berlaku kemelangan? Duit ni dapat pada siapa? Duit dapat pada kerajaan. Yang orang ni, orang yang kena langgar, kebir-kebir begitu ni silap. Dalam Islam disuruh, bila kamu langgar orang ni cacat, orang ni meninggal dunia dan sebagainya, kamu bayar diat. Bayar diat kepada apa ni? Keluarga yang meninggal dunia. Tak ada dah suami, anak-anak nak makan apa? Kemudian nak tumpang kasih sayang kat mana? Kamu bayar diat ni lah. Berapa kena bayar? Misalnya mahkamah kata jatuh 1 juta kerana anak dia 9 orang, misal contoh, bayar 1 juta. Ini cara dalam agama untuk dimaafkan. Ataupun kalau tidak, au talaba afwahu,
kamu minta maaf daripada keluarga dia. Minta maaf. Keluarga dia kata tak apalah, dah meninggal dunia dah. Yang cacat ni cacat dah. Katanya keluarga dia, saya maafkanlah. Allah pahala besar keluarga tersebut. Tapi berapa ramai keluarga-keluarga yang tak maaf. Dendam ni kan, saya tak halal dunia akhirat, ayah saya meninggal dunia, misalnya contohnya demikian. Yang orang yang langgar tu tak datang pun menjumpa keluarga saya. Ni dia sebut demikian. Yang menyebabkan dosa ni kekal sampai bila? Sampailah kiamat. Ni cara dalam agama. Agama nak suruh kita ni cepat-cepat pada diri kita ni, bila berlaku kesilapan, kesalahan demikian, kita pergi minta ampun, maafkan. Disebut lagi oleh Imam Nawawi ni sebut, wa in kanat ghibatan, kalau terlibat dengan mengumpat, istahallahu minha, minta halal dengan dia. Pergi jumpa dengan orang yang kita mengumpat tadi, kita sebut, saya minta halal lah, saya mengumpat kamu. Kenapa kena minta halal? Kerana waktu mana kita mengumpat ni, mulut kita ni kita mengumpat halal orang, artinya kita sedang makan daging saudara kita. Kita minta halal yang kita makan daging dia. Dalam Al-Quran Karim ceritakan, ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh, katanya Allah. Kamu suka tak bila kamu mengumpat ni, kamu makan bangkai-bangkai saudara-saudara kamu, kamu makan daging-daging saudara kamu. Mengumpat ni maknanya kamu menyebut satu benda yang anzikraka akhaka bima yakrahu. Kamu sebut satu benda yang ada pada saudara kamu tapi dia benci untuk mendengar. Katakanlah begini, kita tengok kawan-kawan kita datang, kita pun mandang jeling dengan hujung mata je, mandang dengan hujung mata. Lepas tu kawan sebelah kita ni, kita pun tengok ada dia. Kawan sebelah tu angkat bahu, entah begitu kan. Bila angkat bahu tu, dia panggil mengumpat dalam senyap, senang kita. Kamu dah mengumpat dah dua-dua orang, ataupun kenyik mata, tengok datang dah. Misal contoh, benda apa yang kamu dah buat, kamu tak suka pada dia kan, tapi kamu mengumpat dengan cara demikian. Dalam agama dipanggil dua-dua ni mengumpat lah. Kita ni bila orang cakap tentang hal orang lain, kita pergi dengar je. Kita kata, saya bukan mengumpat pun, saya duduk dengar je. Bila orang cerita, kita senyum. Orang tanya pada kita, macam mana kamu? Entah, saya tak nak mengumpat lah. Kita sebut demikian. Sebenarnya kita AJK kecil mengumpat dah, dia panggil. Dah masuk dah dalam geng mengumpat. Jangan bila orang mengumpat je, kita tukar tajuk terus. Tukar tajuk. Bila orang tu nampak tak dengar lagi, kita kata, kita dah mengumpat dah ni, tak baik dah ni. Kemudian tiba-tiba dia kata, alah, jangan-jangan sekali, tak apalah, dosa kita sikit je, pahala kita banyak, misal contoh. Yang menjawab tu pun sedap juga. Yang dia kata, pahala kita banyak lagi, tak apa, kita mengumpat jangan-jangan sekali. Disebut demikian. Kita pun bila demikian, kita diajar supaya bingkah bangun, jangan duduk dengan orang mengumpat. Kalau kita duduk juga, innakum idzam mithluhum, kamu sebahagian di kalangan mereka. Ini cara demikian. Lepas tu kita pun katakanlah kita buat juga. Nak buat macam mana? Sekarang kita dah baru sedar, Allah, aku ni banyak cakap hal orang, bercakap hal diri aku pun tak habis-habis lagi. Kita baru sedar. Sekarang ni Allah bagi kesedaran pada kita, banyak kita bercakap hal orang. Lalu kita pergi berjumpa balik dengan orang tersebut. Dia sebut, saya pernah sebut pada kamu suka sangat pagi-pagi tak mandi, misal contohnya. Kamu tak mandi, bangun pagi je tak mandi. Saya tahulah kamu tak mandi, misal contohnya. Kita sebut demikian. Memang dia tak mandi sungguh, tapi kita bercakap tu benda yang dia tak suka dengar. Kecuali kita kata dia tak mandi sedangkan dia mandi, itu fitnah. Fitnah lain, mengumpat lain, beza. Kita sebut satu benda yang dia tak buat, tiba-tiba kita kata dia buat, itu fitnah. Tapi kalau kita sebut satu benda yang memang dia buat, tapi dia tak suka untuk mendengarnya, dia tak suka untuk mendengar, itu mengumpat. Mengumpat ni yang dilarang, dua-dua dilarang dalam agama. Dan demikian, kamu cakap tentang diri kamu, sudahlah. Kita pergi berjumpa dengan orang tu, dia kata, kita sebut, saya pernah kata pada awak begini. Bila kita sebut je, dia kata, alah, saya dah halal dah. Awak dah habis je bercakap tu, saya dah halal lah. Habislah dosa kita mengumpat dengan dia. Allahu Akbar. Banyaknya kita dengan orang kan, cakap hal orang ni, kita jadi demikian.
Dalam keadaan sebegini kita sebut saja kita minta halal. Tapi kalau dia kata saya tak halal dunia akhirat, yang ni kena cari jalan. Mula buat kuih-kuih hantar rumah dia. Mula kitanya buat apa dia? Kita berjumpa dengan dia bagi salam. Lama-lama dia kata, kenapa ni? Nampak jaga sangat saya ni. Mengapa? Saya nak minta halal dosa saya mengumpat dengan awak. Minta yang tu je. Kita cari jalan, pujuk minta supaya dia maafkan kita. Maafkanlah kesilapan yang pernah kita lakukan pada diri dia sebelum daripada ini. Dipanggil demikian. Kemudian wayajibu an yatuba min jami'uz zunub. Hendaklah kamu ni wajib untuk kamu taubat daripada segala dosa. Fa in taba min ba'daha sahhat taubatu. Kalau ada orang kata saya taubat ustaz, tapi saya taubat separuh je baru dahulu. Dosa saya ni banyak, jadi tapi saya minta ampun separuh. Allah ampun ke dosa ustaz? Ya, Allah ampun dosa separuh. Tapi wa baqiya sahhat taubat inda ahlil haqqi min dhalika dzam wa baqiya alaihi al-baqi, maka kekal dosa yang separuh yang lain. Ada juga orang kata saya tak nak jadi warak sangatlah, saya taubat separuh dululah. Senang cerita, saya taubat separuh dahulu. Terima ke taubat separuh tu di sisi Allah? Terima, Allah terima. Habis yang baki ni pun ada lagi dosa. Jadi kamu kena minta ampun tiap-tiap masa, tiap-tiap ketika kita dengan Allah. Waqad tazaharat dalail kitab wa sunnah wa ijma' al-ummah ala wujub at-taubah. Di sana jelas-jelas sangat dalil-dalil dalam kitab dan juga dalam sunnah Rasulullah dan ijma' ulama yang mengatakan wajibnya taubat ini. Disebut demikian. Di antaranya firman Allah Ta'ala. Kita mulakan bab taubat ni. Firman Allah Ta'ala yang pertamanya, Allah kata watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Itu ayat yang pertama. Watubu, taubatlah kamu semua, katanya Allah. Watubu ilallahi jami'an, kepada Allah ni semua sekali. Allah gunakan dengan kalimah memujuk. Kamu ni jangan biarkan dalam hidup kamu ni biar begitu je, jangan. Tetapi kamu taubatlah dosa-dosa kamu tu semua sekali. Ayyuhal mu'minun, wahai orang mukmin, katanya Allah. Kalau kamu rasa kamu mukmin ni maknanya apa dia? Mukmin ni maknanya berkeyakinan. Orang yang berkeyakinan. Yakin apa dia? Yakin aku ni akan mati. Yakin aku ni akan menghadap depan Allah. Yakin aku akan bawa amalan. Bila sebut saja kamu yakin, maknanya kamu mukmin. Orang mukmin ni orang yang berkeyakinan dalam hidup. Kalau kamu tak yakin dengan keadaan pada mahsyar, kamu tak sembahyang. Kalau kamu tak yakin dengan azab kubur, kamu tak bersiap dengan suasana kubur. Bila kamu orang mukmin, kamu ada tanda-tanda pada diri kamu. Tanda-tanda apa dia? Kamu hidup berkeyakinan. Salah satu tanda kamu ni berkeyakinan apa dia? Kamu taubat. Dalam hidup kamu ni kamu taubat. Taubat ni kita angkat tangan, boleh? Tak nak angkat tangan pun tak apa. Mulut kita je sebut Rabbighfirli, ya Allah tolong ampunkanlah dosa aku ya Allah. Allahumma ighfirli, kita berjalan je seorang-seorang, ampunkanlah dosa aku ya Allah, dia sebut. Dalam hidup kita ni. Ataupun kadang-kadang kita tak sebut, mulut tak sebut, tapi mata kita tu, air mata kita berderai jatuh, mengalir di pipi, banyaknya dosa aku ya Allah. Kita sebut demikian. Duduk seorang-seorang, kita senyap seorang-seorang, lama-lama tak meniti air mata. Meniti air mata ni. Kenapa meniti air mata ni? Orang rumah kita tegur, kenapa bang? Ataupun kita tegur orang rumah kita, kenapa mengalir air mata? Teringat dosa banyak sangat. Tak, dosa banyak sangat ke? Banyak. Kenapa? Tak terkata banyak sangat. Dosa ni banyak-banyak ni sampai tak tersebut Allah banyaknya dosaku. Ni cara kitanya orang mukmin. Sebab tu Allah pujuk watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Lalu Allah kata la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan dengan taubat kamu itu menjadikan diri kamu hidup dalam keadaan berjaya. La'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu diberi kejayaan. Berjaya-berjaya ni bukannya rumah besar. Berjaya-berjaya ni bukan pangkat besar. Berjaya-berjaya ni dalam hidup ni bukan harta benda banyak. Tapi berjaya dalam hidup ni bila kamu boleh bertaubat, kamu berjaya. Kerana tak ramai orang nak boleh taubat. Susah ke nak taubat? Susah. Orang kita ni sendiri payah nak sebut
dalam hidup kita nak kembali pada Allah. Payah. Kenapa dia payahnya? Kerana kita rasa lambat lagi kita nak mati. Payah kita nak minta ampun pada Allah. Mudah ke nak minta ampun? Payah nak minta ampun. Bila kita boleh minta ampun, itu tanda kita ni, tanda-tanda orang yang berjaya dalam hidup. Berjaya ni kita kena ingat dan kita tanam dalam diri kita. Bila kita dah mula kembali pada Allah, itu tanda kejayaan. La'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu diberi kejayaan di sisi Allah. Jaya apa dia? Jaya menjadi hamba Allah. Bila kita boleh bertaubat, itu tanda kita ni hamba Allah. Bila kita tak nak taubat, itu tanda kita ni hamba pada hawa nafsu, hamba pada diri, hamba pada syaitan. Syaitan kata jangan taubat, lambat lagi nak mati. Syaitan sebut demikian. Oleh demikian, kamu tangguh dulu, biar dulu, lambatkan sikit. Bila kamu lambatkan sikit pada diri kamu, kamu di waktu dekat-dekat nak mati, kamu taubatlah. Syaitan sebut demikian. Bila dekat nak mati, syaitan kata tak mati lagi ni, tak mati lagi. Kamu jangan bimbang, jangan bimbang. Sebab tu ramai orang dekat nak mati, dia tak taubat lagi. Padahal nampak dah malaikat maut datang diri depan dia. Dia pun dah perasan dah, kaki dia tak boleh bergerak dah. Dia, orang yang nak mati ni, dia nampak malaikat maut datang. Dia rasa malaikat tu mula masuk dalam tu badan dia. Dia rasa saat mana kena tarik di hujung kaki. Tapi nak taubat? Tak. Syaitan kata tak mati lagi, tak mati lagi, lambat lagi. Tarik roh di hujung kaki tu, ngilu tu turun, kaki tu turun. Sakitnya kematian. Sakit kematian tu tak terkata dah. Nak taubat? Tak taubat. Tak taubat. Tak nak taubat. Tarik lagi sampai di perut. Sampai di perut ni, di perut kita ni, nak taubat? Tak taubat lagi. Bila sampai tarik lagi sampai di halkum, sampai di halkum tu baru perasan, oh mati dia sebut. Dan nak mati ni, lalu dia sebut inni tubtul an, sekarang aku taubatlah ya Allah. Allah kata apa dia? Walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadakumul maut. Tak dianggap taubat dah di kalangan kamu. Bila ruh kamu sampai di halkum, lalu mulut kamu mula sebut inni tubtul an, sekarang saya bertaubatlah pada kamu ya Allah. Menandakan apa dia? Nak taubat ni payah. Nak taubat ni payah dalam hidup. Lalu Allah kata, sekarang ni kamu taubatlah wahai orang mukmin. Kamu jangan jadi macam orang yang tak mukmin tu. Dekat dengan nak mati baru sampai roh di halkum baru sebut inni tubtul an. Waktu mana kamu dalam keadaan lapang tu, kamu tak sebut pun. Tapi waktu mana kamu dalam keadaan kamu terdesak, baru kamu nak sebut pada Allah. Allah kata tak terima dah taubat yang orang panggil demikian. Firman Allah lagi, istaghfiru rabbakum summa tubu ilaih. Hendaklah kamu beristighfar pada Tuhan kamu, mohonlah keampunan dosa-dosa kamu pada Tuhan kamu, summa tubu ilaih, kemudian kamu taubatlah kepadanya. Kita jumpa dua kalimah kan, istighfar dan juga taubat. Kita jumpa dua kalimah ni. Kita tanya, mana beza dua kalimah ni? Beza kat mana dua kalimah ni sendiri? Ulama kata istighfar untuk dosa-dosa kecil, taubat untuk dosa-dosa besar. Istighfar ni untuk dosa-dosa kecil. Bila kita terbuat benda-benda yang silap, terdengar benda-benda yang tak baik, istighfarlah, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Mulut kita ni cepat-cepat istighfar. Ada setengah ulama kata sama je istighfar dengan taubat. Tak sama. Ada setengah ulama kata tak sama. Katanya ulama, istighfar untuk dosa kecil. Dosa kecil ni buat, ya, ada terbuat. Dalam diri kita ni ada je yang terbuat. Lalu kita istighfar. Lalu taubat untuk dosa-dosa besar. Bila terbuat dosa besar je, dosa besar ni ulama gariskan ada 75 dosa besar. Imam Zahabi dia karang dengan kitab, dia kata ada lebih kurang 75 dosa besar. Ada setengah ulama kata ada lebih kurang 89 dosa besar. Ini dosa-dosa besar yang dibuat dalam hidup. Kita ni ada dosa besar yang kita buat. Bila kita simpan duit dalam akaun yang konvensional, dosa besar. Tiap-tiap hari, misal contohnya, tiap-tiap hari dapat dosa. Tukarlah akaun tersebut, tukar kepada dosa. Kitanya tukar akaun ni, akaun konvensional. Jadi kita tukar kepada yang disebut dengan Islami. Itu cara yang terbaiklah pada kita. Duit KLBSP, senang ceritanya. Yang terbaru ni, buka akaun Islami KLBSP ni, tukar pada kita. Jangan kita dalam konvensional tadi. Kerana apa dia? Kalau kita biarkan, dosa.
dosa pada diri kita sampai bila-bila pada diri kita. Banyak lagi lah dosa besar ini. Kemudian firman Allah Ta'ala lagi, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman pada Allah, taubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benar pada diri kamu, taubat yang nasuha dalam hidup kamu. Kemudian wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, kita baca satu hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, wallahu inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum aktsara min 70 marrah. Rawahul Bukhari. Rasulullah, katanya Rasulullah, Abu Hurairah sebut, aku mendengar daripada Rasulullah sentiasa sebut. Rasulullah sebut apa dia? Wallah, demi Allah, demi Allah, Rasulullah nak suruh sungguh-sungguh yang Rasulullah nak bagi tahu ni, inni la astaghfirullah, aku ni bertaubat pada Allah, beristighfar pada Allah, wa atubu ilai, dan aku taubat pada Allah, fil yaum, tiap-tiap hari ni, aktsara min 70 marrah, lebih daripada 70 kali sehari. 70 kali sehari aku taubat dalam hidup aku ni, lebih daripada 70 kali sehari, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasulullah ni tak buat dosa pun, tak ada dosa, dia seorang yang maksum. Dalam keadaan maksum ni, tiba-tiba dalam keadaan demikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih lagi dalam keadaan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar nak suruh minta ampun lebih pada 70 kali sehari. Kita berhenti setakat inilah, insya-Allah kita sambung pada akan datang nanti tentang hadis-hadis yang lain pula, cerita tentang taubat ni macam mana pada diri kita ni. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillahirabbil alamin. Jemaah, ni tabung sumbangan kuliah kita ni, gerakkanlah kalau boleh kita bergerak. Pakat-pakat masuk dalam tabung ni untuk kita dana kuliah kita ni, kuliah-kuliah yang kita buat ni. Pakat-pakat gerakkanlah tabung-tabung.